Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi ni. InsyaAllah tengah hari ni kita akan meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, iaitulah kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan. Kita sambung pada masih lagi topik kita berkenaan dengan fitnah tipu daya syaitan terhadap golongan yang fanatik terhadap kubur dan mereka yang melakukan perkara-perkara yang dilarang, khususnya berkenaan dengan kubur. Baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsanin rahu ala hadha sabil. Demikianlah juga tabi'un, yakni golongan yang mengikuti, lahum yakni balik kepada para sahabat mereka. Maknanya sebelum ni kan kita bincangkan tentang generasi para sahabat Nabi yang mereka tidak melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh golongan mutaakhirin, seperti membuat binaan di atas kubur, memperhiaskan kuburan, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai tempat salat, meletakkan lampu di atas kubur ataupun di sekeliling kubur. Kubur itu dihiaskan, dibina di atasnya, dijadikan maqam, dijadikan kubah, diadakan tempat duduk, tempat membaca Quran, ataupun diadakan penjaga sadana yang menjaga nazar dan juga sembelihan ataupun nazar yang nak dibawa ataupun nak dipersembahkan kepada kubur. Semua itu tidak dilakukan oleh generasi sahabat, dan demikian juga tabi'in. Ini maksudnya wa kadzalika at-tabi'una lahum, yakni golongan mereka yang mengikuti para sahabat. Jadi disebut tabi'in, tabi'un lahum, yang mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan ihsan. Dengan ihsan. Maknanya bukan semua orang yang ikut tu dengan ihsan. Bukan semua orang yang ikut manhaj para sahabat, manhaj salafus salih itu ikutannya itu ihsan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 100 tentang golongan yang tabi'in, yakni tabi'una lahum bi ihsan, yang mengikuti jalan mereka itu dengan ihsan. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Yakni golongan yang as-sabiqun, yakni mereka yang awal dan mula menerima Islam, menerima iman kepada Allah dan Rasul di kalangan muhajirin yang berhijrah, meninggalkan kaum mereka, keluarga mereka, negara mereka, rumah-rumah mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni muhajirin. Wal ansar, yakni mereka yang menolong dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh-musuh yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah kata walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, alladzina
salaku sabilahum fil iman billahi wa rasulihi. Orang yang menempuh jalan para sahabat, jalan mereka dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya, hijrah mereka, dan mereka usaha mereka untuk mencapai dan mencari, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata radhiyallahu anhum wa radu an. Maknanya mereka dapat apa yang mereka usahakan, redha Allah. Dan Allah berikan jaminan kepada mereka, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Ini ayat yang paling tenang sekali bila kita dengar. Bila Allah kata radhiyallahu anhum wa radu an. Redha Allah kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka juga meredai kepadanya, meredai Allah, meredai atas ketetapan dan juga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada mereka. Jadi Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha dengan ketetapan yang telah Allah Taala tentukan kepada mereka. Kan? Jadi Allah janjikan kepada orang yang Ibnu Qayyim kata at-tabi'una lahum bi ihsan ni apa? Syurga. Jannatin tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Yang ni kita baca ayat Quran ni, antara i'jaz, kemu'jizatan Al-Quran, kelazatan Al-Quran. Bila kita baca dan dengar ayat tentang sungai-sungai yang mengalir, kan, indah. Al-anhar, yakni tajri tahtaha al-anhar, yakni mengalir sungai-sungai di bawahnya, yakni di bawah di apa kita kata di syurga itu, taman-taman yang ada. Dan sabit daripada tafsir salaf, sungai yang yang mengalir di bawah di syurga itu tidak mempunyai apa kita kata, tidak mempunyai lubang ataupun tidak ada longkang, tidak ada parit. Itu termasuk daripada tafsir salaf. Maknanya tidak ada pemisah, maknanya dia mengalir dengan baik dan dengan indah, dengan cantik. Jadi sekurang-kurangnya bila kita dengar Al-Quran ni, bila dengar baca ayat-ayat tentang syurga, sungai mengalir ni, sejuk hati kita. Memang confirm lah akan sejuk, tetapi nak banding beza dengan kita tengok alam sekitar hari ini, makin menyempitkan dada bila kita tengok pencemaran dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat kauniyah itu pun kita kena jaga, kan? Nak dapat, nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mendapat redha Allah, kan? Untuk mendapat tambah keimanan itu, dua-dua kita kena jagalah. Jadi kita katakan hari ini bila kita lihat tanda-tanda kauni itu mungkin kurang lah. Bukan tak ada lah, dekat negara kita ni ada masih lagi sungai yang cantik-cantik yang dijaga, dipelihara. Tetapi ya, kalau kita melihat sungai ataupun tempat-tempat yang patutnya indah itu dirosakkan, maknanya apa yang kita akan rasa? Maknanya kita akan rasa sepatutnya tenang dan sebagainya, akan rasa tidak, sebaliknya lah, tak rasa tenteram lah, tak rasa tenang, akan rasa serabut dan rasa kita kata menyempitkan. Tapi baca Quran confirm tenang. Sebab kita kata gambaran yang Allah Ta'ala berikan tentang hakikat syurga, sungai-sungai yang mengalir itu tidak mungkin dicapai oleh panca indera kita, dan tetapi dapat difahami maknanya itu dengan kita mentadaburi, dan kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Jadi orang yang ikut jalan mereka ini akan diberikan syurga. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah muallif rahimahullah taala beliau menekankan tentang jalan. Dalam isu kubur ni kita nak ikut siapa?
Kita nak ikut masyarakat setempat ke, orang ramai ke, ataupun kita nak ikut pihak berkuasa ke, ataupun kita nak ikut siapa? Jadi jawapannya kita ikut Nabi SAW, para sahabat dan golongan yang ikut jalan mereka dengan ihsan, dengan baik. Dengan baik, ihsan. Walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau kita lihat di dalam tafsir para ulama, bila menyebutkan tentang walladzina tabauhum bi ihsan, iaitulah mereka yang kita kata, antara tafsirnya adalah mereka yang mengikut dengan penuh teliti, dengan penuh kebaikan, dengan sentiasa mendoakan rahmat kepada para sahabat, golongan salafus salih sebelum kita, iaitulah para sahabat. Itu kalau kita lihat, ada sebahagian tafsir ulama menyatakan walladzina tabauhum bi ihsan, itu maknanya kita tarahum ke atas mereka, kita sentiasa mendoakan kerahmatan, keredaan Allah untuk mereka. Jadi kalau kita belajar kitab yang penuh dengan perkataan salaf, perkataan sahabat ni, kita dah insya-Allah lah kita salah satu dah masuk dah dalam makna tu. Kalau kita ikut tafsir dalam Ma'alimut Tanzil, dalam tafsiran sebahagian ulama salaf, orang yang walladzina tabauhum bi ihsan ni maknanya antara tafsirnya orang yang sentiasa mendoakan rahmat kepada golongan sebelum mereka, yakni para sahabat. Kan, cinta kita kepada mereka, doa kita tak lekang daripada doa kerahmatan, sebab kita sayangkan mereka, kita cintakan mereka, kita nak masuk syurga, nak bersama dengan mereka, ila rafiqil a'la. Itu kita punya cita-cita tertinggi kita semua. Bukan kita nak jadi kaya kat dunia ni ke, kita nak famous, jadi terkenal kat dunia ni ke, itu bukan tujuan. Bila kita mengaji, bila kita menuntut ilmu ini, itu bukan tujuan kita. Disebut kan, kita kalau kita nakkan kemasyhuran di dunia ini, maknanya kebanyakannya selalunya akan mengorbankan prinsip-prinsip kita, agama kita, selalunya. Sedikit orang yang berjaya selamat daripada tidak terkorban prinsip agama dia untuk mendapat kemasyhuran dan populariti di atas muka bumi ini, di dunia ini. Tetapi kita mengejar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jalan ini kita kena selalu ingatkan, jalan orang-orang yang ikut para sahabat dengan ihsan, dengan ihsan. Sebab tu kalau kita tengok dalam tafsir dalam tafsir sebahagian ulama, kalau kita tengok dalam tafsir As-Sa'di, walladzina tabauhum bi ihsan, ditafsirkan dengan apa? Bil i'tiqadati wal aqwali wal a'mali fa haula'i. Maknanya mereka yang ikut dengan ihsan tu ikut pada akidahnya, perkataannya, amalannya. Termasuklah dalam isu binaan kubur. Kalau kita nak masuk syurga, nak bersama dengan orang yang diberi Allah nikmat minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita nak masuk orang yang ikut jalan sahabat, jalan tabi'in, yang ihsan ini, maknanya kita kena ikutlah. Jangan kita ikut satu-satu part. Satu benda ni kita ikut, satu benda ni kita tak ikut. Tang bina kubur kita nak ikut masyarakat ramai. Tang bab yang ada keuntungan untuk kita, ada profit untuk kita, kita ambil. Tapi hak yang tak ada profit, kita tak mau ikut. Tak boleh lah. Sebab tu yang dimaksudkan dengan mengikuti jalan mereka dengan ihsan itu, kita ikut pada segenap perkara lah. Segenap perkara. Dalam khususnya dalam agama kita, dalam jalan kita mengamalkan agama, metodologi kita dalam pengamalan agama. Baik. Jadi Imam Ibn Qayyim dia kata, rahu ala hadzal sabil. Jadi orang tabi'in ni orang yang ikut. Orang yang ikut jalan para sahabat. Maknanya kalau istilah yang lebih khusus, at-tabi'una lahum bi ihsan, maknanya kita panggil istilah tabi'in lah, tabi'in kan.
yakni murid-murid para sahabat Nabi, yang ikut sahabat Nabi, yang mereka belajar secara langsung dengan para sahabat Nabi. Mereka bertemu, belajar, mengambil ilmu daripada para sahabat Nabi. Mereka ikut dengan ihsan. Rahu ala hadha sabil maknanya mereka berjalan di atas jalan ini. Jalan apa? Jalan yang kita dah sebutkan sebelum ini, tidak ada mana-mana di kalangan sahabat tabi'in yang membina kuburan, membina binaan di atas kuburan mereka. Sebab tu Ibnu Qayyim kata kat sini, wa qad kana 'indahu min quburi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil amsari 'adadun katsir wa hum mutawafirun. Fama minhum man istaghatha 'inda qabri sahib wala da'ahu wala da'a bihi wala da'a 'indahu wala istasqa bihi wala istansara bihi wa min al-ma'lum anna mithla hadha mimma tawaffara al-himam wad dawa'i 'ala naqlihi bal 'ala naqli ma huwa dunahu. Baik. Jadi para sahabat Nabi, mereka ini ada tak kubur? Kubur mereka ada tak? Ada, banyak. Bertebaran di seluruh negeri, di seluruh wilayah, kerana sahabat Nabi ni sangat ramai. Selepas kewafatan Nabi SAW, maknanya lebih kurang dalam 100 lebih ribu para sahabat, ataupun ratusan ribu para sahabat yang mereka bertebaran di seluruh wilayah yang berdekatan dengan Madinah Rasulullah SAW, sampai ke Iraq, sampai ke Khurasan, sampai ke Kufah, sampai ke Basrah. Dan mereka itu meninggal maknanya ada yang meninggal di Syam, ada meninggal di Kufah, ada, maknanya banyak tak kubur para sahabat? Banyak. Mutawafirun, bertebaran. Tetapi tidak ada seorang pun di kalangan mereka, yakni di kalangan anak-anak murid mereka, di kalangan sahabat-sahabat mereka, di kalangan tabi'in, yang pergi memohon ke istighathah, memohon doa di sisi kubur sahabatnya, di sisi kubur sahabat Nabi, tak ada. Ataupun di sisi kubur tok guru dia di kalangan sahabat Nabi, tak ada. Tak ada. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang beristighathah, man istaghatha 'inda qabri sahib. Tak ada seorang pun tabi'in yang dikatakan ataupun diriwayatkan mereka memohon pertolongan di saat kesempitan di sisi kubur sahabat Nabi, tak ada. Wala da'ahu, mereka tidak menyerunya, tidak berdoa minta dekatnya. Wala da'a bihi, mereka juga tidak berdoa khusus di sisinya, dengannya. Maknanya tidak menjadikan kubur itu sebagai tempat doa yang khusus. Wala da'a indahu, tidak juga berdoa di sisinya. Wala istasqa bihi, tidak juga mereka pergi untuk minta hujan, turun hujan dekat dengan perantara kubur tersebut. Wala istansara bihi, tidak juga mereka minta di saat mereka diserang musuh, memintakan pertolongan dan kemenangan di sisi kubur, ataupun dengan berkat ataupun perantara kubur, tidak ada. Wa minal ma'lum anna mithla hadha mimma tawaffara al-himam wad dawa'i 'ala naqlihi. Dan sudah termaklumi perkara sedemikian, perkara sebegini sudah tentulah kita kata menepati seluruh keazaman dan juga dorongan-dorongan yang boleh menyebabkan hal itu berlaku, dan nukilan itu sampai kepada kita, ataupun tidak ada satu pun nukilan yang menceritakan tentang perbuatan tersebut sampai kepada kita lah. Maknanya Ibnu Qayyim nak kata kat kita kat sini, kalaulah benda tu sudah tersebar, maknanya apa dia? Membina di atas kubur, pergi dekat kubur minta dekat kubur, ataupun berkeyakinan kubur itu adalah tempat yang afdal untuk berdoa di sisinya, ataupun istighathah dekat situ ke. Kalaulah benda tu berlaku, sudah tentulah akan banyak dinukilkan. Mesti dinukilkan.
Dan banyak pendorong-pendorong yang sepatutnya mendorong untuk dinukilkan perkara tersebut. Wa hina idzin fala yakhlu imma an yakuna du'a wa indaha wa du'a bi arbabiha afdal minhu fi ghairi tilka al-buq'ah awla yakunu. Baik. Maka ketika itu, dalam keadaan itu, maka tidak sunyilah daripada sama ada doa di sisinya, yakni khabar-khabar yang kalaulah nukilan itu ada, nukilan tentang sahabat-sahabat Nabi atau anak-anak mereka ke, keluarga mereka ke, tabi'in ke, yang berdoa di sisi kubur, doa meminta kepada penghuni kubur, arbabiha, lebih utama daripadanya berbanding pada selain tempat tersebut, ataupun ianya tidak berlaku. Maknanya kalaulah nukilan tu ada daripada sahabat yang buat macam tu, tabi'in ke buat, sudah tentulah kita boleh faham perbuatan yang ditegah tadi, minta dekat kubur, minta doa di sisi kubur, atau berkeyakinan itu adalah tempat yang paling afdal berbanding tempat selainnya, sudah tentulah ada nukilan tersebut, tetapi ianya tidak berlaku. Fa in kana afdal fa kaifa khafiya ilman wa amalan ala sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim. Baik, kemudian kita persoalkan, sini Imam Ibn Qayyim datangkan satu i'tiradat, satu bentuk percanggahan untuk ditegakkan hujah kepada golongan penentang dan penyelisih. Baik, kalaulah perbuatan tersebut fa in kana afdal, maknanya kalaulah perbuatan pergi doa dekat kubur, maksudnya minta dekat si penghuni kubur, ataupun doa di sisi kubur dengan iktikad keyakinan ini perantara yang boleh mendekatkan doa kita kepada Allah lagi berkat, atau iktikad kubur itu tempat yang paling mulia, yang lebih mulia berbanding masjid atau tempat-tempat lain. Apa lagi buat benda-benda yang kita dah sebut sebelum ni, solat dekat kubur ke, solat di sisi kubur ke, apa lagi, baca Quran dekat kubur ke, apa lagi, buat binaan di atas kubur, semua yang larangan-larangan yang Nabi SAW dah larang, kalaulah hal tersebut afdal, utama, yang ni lebih kepada orang yang anggap kubur tu tempat yang utama untuk buat ibadat, solat ke, doa kat situ dia kata lebih mustajab sebab ni wali Allah ni kubur Nabi, jadi lebih mustajab, jadi kita doa kat situ, kita harap mustajab tu lebih. Kalaulah benda tu afdal, benda tu utama, maka bagaimana ianya tersembunyi pengetahuan itu dan pengamalan itu daripada para sahabat dan tabi'in serta orang yang ikut mereka. Maknanya, jadi kalaulah benda tu afdal, kalau kata bolehlah dan baiklah benda itu, perkara tersebut, doa, minta dekat kubur, minta dekat sahib kubur, istighathah, minta pertolongan di saat sulit, istinsar, minta pertolongan di saat diserang musuh, minta kemenangan, minta macam-macam kat situ, kalaulah afdal. Macam mana ilmu berkenaan keafdalan, keutamaan perkara tersebut itu boleh tersembunyi daripada pengetahuan para sahabat dan pengamalan para sahabat, tabi'in dan juga orang yang ikut mereka. Fatakunul qurunus thalathah al-fadilah jahilatan bihadzal fadl al-azim. Jadi kalau kita kata dia pun tak tahu, sahabat tak tahu kot, kita ni lagi tahu. Orang yang datang kemudian ni lagi tahu daripada sahabat lah maknanya. Itu bahasa mudahnya. Maka kalau kita kata sahabat tak tahu, kenapa tak buat? Kan? Kenapa sahabat tak buat? Maknanya kita lagi pandai pada sahabat ke? Kenapa tabi'in tak buat? Kita lagi pandai pada tabi'in ke? Kenapa tabi'in tak buat? Kita lagi pandai pada mereka ke?
Maknanya kalau mereka tak tahu, maksudnya kurun as-thalathah al-fadilah, tiga kurun yang utama yang dalam surah At-Taubah kita baca tadi, Allah puji, Allah redha mereka dijanjikan dengan syurga, mereka akan masuk dalam syurga. Hadis Nabi SAW kata khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ataupun khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun ialah kurunku, sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup pada kurunku, yakni sahabat Nabi, tabi'in, kemudian datang kemudian tabi'in yang ikut mereka, semua tu tak terpakailah, maknanya sebab mereka semua jahil. Maka menjadilah kurun tiga yang utama itu yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Nabi SAW, jahil dengan keutamaan yang besar, keutamaan yang agung tentang fadilat-fadilat amalan-amalan yang direka cipta di kubur itu. Wa tadhfaru bihi al-khulufu ilman wa amalan. Jadi yang menang, yang hebat, yang lebih pandai, yang lebih cerdik adalah orang yang khuluf, yang datang kemudian ni. Dari sudut ilmu dan amalan, mereka lagi hebat. Jadi maknanya, kalau kita kata boleh buat benda-benda yang dilarang tu, maknanya sahabat Nabi ni tak tahu kan. Jahil lah, kita senang cerita. Orang yang buat bid'ah ni, buat bid'ah dekat kubur ni, tak kira apa bentuk bid'ah dia, jadi dia lebih pandai daripada sahabat. Tu je makna. Dia lebih alim dan dia lebih beramal. Itu maknanya wa tazfar bihil khuluf ilman wa amalan. Jadi dia pun menang lah. Dia pun lagi hebat. Jadi tak payahlah nak ikut salah sangat. Jadi sia-sialah kita mengajar, kita belajar hari-hari. Sia-sialah kita baca ihdinas siratal mustaqim tu. Tak ada makna. Duk minta hari-hari Al-Fatihah, duk baca dalam tahlilnya, dalam pergi ziarah kuburnya, duk baca bentang tikak apa semua Al-Fatihah, baca tapi tak faham. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi dia tak faham, dia berlawanan dengan apa yang dibaca. Dia duk baca tu ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan sahabat lah, jalan tabi'in lah, jalan salafus salih. Tapi dia buat benda yang bertentangan dengan manhaj mereka, amalan mereka, ilmu mereka. Seakan-akan dia kata, aku buat ni, aku lagi pandai daripada salafus salih, aku lagi pandai daripada tabi'in, aku lagi pandai daripada sahabat, aku lagi pandai daripada Nabi sekalipun. Itu maksud dia. Tu bahasa mudah tu. Dia tak faham. Orang mati Al-Fatihah tapi dia tak faham. Ini kita kata sia-sia. Bacaan apa macam tu? Yalah, dia dapat pahala bacaan atas bacaan tapi dia tak faham. Dia berlawanan pula dengan apa yang dia minta. Itu mudah nak faham. Wala yajuzu an ya'lamuhu wa yazhadu fihi ma'a hirsihim ala kulli khair la siyama ad-du'a fa innal muttar يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة ما فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه هذا محال طبعا وشرعا. Baik. Jadi maknanya tak bolehlah kita kata para sahabat itu tabi'in, tabi'in, mereka itu tahu tentang satu fadilat tapi mereka berzuhud dengannya. Maknanya mereka tahu tentang fadilat amalan doa di sisi kubur dan sebagainya itu, dan mereka pula orang yang paling semangat dalam kebaikan, dalam setiap kebaikan, lebih-lebih lagi doa. Dan doa itu memang semua manusia pada setiap lapisan berhajat dan sangat-sangat berhajatkan kepada doa dengan setiap sebab, segala sebab. Jadi macam mana keadaan para sahabat yang mereka ni tahu tentang kelebihan doa, kelebihan ibadat, kelebihan amalan-amalan, tetapi mereka tak buat benda tu. Mereka tahu
kelebihan doa yang maknanya doa untuk orang mati, doa untuk diri sendiri, rahmat kepada diri sendiri, doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan Ibn Qayyim guna bahasa yang mudah untuk difahami oleh orang yang menentang ini. Kalaulah para sahabat tahu tentang fadilat doa di sisi kubur yang mereka faham, yang orang-orang ahli bid'ah faham, kemudian mereka tak buat, thumma la yaqsudunahu, tiba-tiba mereka tak buat. Apa maksud dia? Maksudnya sama ada mereka itu tidak beramal dengan ilmu, atau mereka itu menyembunyikan ilmu, atau mereka itu sesat, mereka tak mau ikut jalan yang afdal. Tiga tu saja. Sama ada, maknanya kalaulah kata doa di sisi kubur itu afdal, sebagaimana yang difahami oleh golongan ahlul bid'ah wal ahwa, yang sanggup untuk bersusah payah pergi ke kubur makam wali-wali mereka itu jauh, sanggup apa kita kata beratus-ratus kilometer, ribu-ribu kilometer, sanggup ambil cuti untuk semata-mata ziarah kubur, dan macam-macam orang yang taksub dan fanatik kepada kubur wali ni, kan. Jadi kalaulah perkara macam tu, yakni fadilat tersebut tu ada, tapi sahabat Nabi tak buat, tabi'in tak buat. Jadi apa maksud dia? Maksud dia sama ada mereka menyembunyikan ilmu, ataupun mereka jahil, ataupun mereka menyeleweng. Tiga tu je. Kan? Mereka tak buat benda yang afdal, yang macam orang-orang kemudian ni buat. Hadza muhal tab'an wa syar'an, maka ini adalah mustahil dari sudut secara sudut tabiatnya, dan juga dari sudut syaraknya. Maknanya tak apa kita kata mustahil lah. Kalau benda tu baik, law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah benda tu baik, sudah tentulah apa para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in akan buat dulu. Mereka lebih tahu tentang keutamaan amalan tu berbanding dengan kita yang datang kemudian. Takkan kita yang datang kemudian ni lebih pandai daripada dia? Bohong lah. Kalau tak ada makna lah ayat dalam surah At-Taubah ayat 100 tu. Buang. Kata buang marah lah kan. Maknanya tak payah baca lah. Hampa baca bukan faham pun. Hampa baca tapi hampa lawan. Surah Al-Fatihah hampa baca tu, hampa lawan. Ihdinas siratal mustaqim tu hampa minta jalan yang lurus, minta jalan hak yang an'amta alaihim, orang yang Allah bagi nikmat. Orang yang Allah bagi nikmat ni siapa? Para sahabat, tabi'in. Innalladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sahabat Nabi lah. Kan? Jadi kalau hampa buat tu, benda tu hampa rasa baik, tapi sahabat Nabi tak buat, tabi'in tak buat, maknanya tiga saja kemungkinan kebarangkalian. Pertama, sahabat Nabi jahil, hampa lagi cerdik. Tabi'in pun jahil, hampa lagi cerdik. Tabi'in pun jahil, hampa lagi cerdik. Mereka akan kilah, mereka kata ulama buat. Baik, ulama yang hampa kata, kan, macam mana kita nak kilah balik? Hampa kata, mereka balas kat kita. Mereka kata, ni ulama buat, ini ada fatwa ulama, ini ulama tempat kami kata, ini ulama itu kata, ini faqih kata sini, ini ulama itu kata, ini ustaz itu kata, macam-macam. Kita katakan, ulama itu pun dia wajib ikut sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Yang ikut jalan yang lurus tu. Dia bukannya dia boleh buat jalan sendiri ataupun dia boleh ikut jalan sendiri. Dia tak boleh. Tapi sebab mereka dah banyak kekeliruan dan banyak kebincangan, sebab mereka faham semua ulama tu boleh pakailah. Dia kata kita ni semua ulama ni boleh pakailah. Semua ustaz ni boleh pakailah. Takkan ustaz nak menipu kot. Gitu kan. Takkan ulama nak menipu kot. Takkan lebay nak menipu kot. Itulah ayat-ayat yang standard lah. Kita kata nak boleh nak bagi kita mudah faham. Jadi kita kata tak kira lah siapa pun dia wajib ikut jalan yang Allah Ta'ala puji, yang jalan yang satu yang lurus, siratal mustaqim tu ditafsirkan antaranya jalan sahabat, jalan tabi'in. Kan? Baik. Jadi itu mustahil.
Jadi mustahil lah, maknanya tak ada lah. Tak ada lah kata ada riwayat nukilan kata sahabat ni nak ada masalah ke pergi kubur Nabi ke, minta dekat kubur Nabi ke, ada masalah sikit ke, stres ke apa ke, nak tenang ke, pergi kubur, solat dekat situ ke, doa dekat situ ke, minta hujan ke, minta tolak banjir ke dekat situ, tak ada. Tak ada. Minta tolak wabak ke, bala bencana ke, tak ada. Perbuatan para sahabat macam tu. فتعين القسم الآخر وهو أنه لا فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع ولا مأذون فيه بقصد الخصوص بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها الله ولم ينزل بها سلطانا. وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. Baik. Maka kalau itu tidak berlaku, maknanya tidak ada. Kat sini kita boleh fahami juga, maknanya Imam Ibnul Qayyim kat sini seakan-akan mencabarlah tasaddi pada puak-puak bid'ah ini yang kata doa dekat kubur wali, doa di sisi kubur makam wali itu afdal, doa di sisi kubur Nabi itu afdal, berkat, macam-macam dakwaan itu bawakan nukilan atau bawakan riwayat yang sahih kata para sahabat pernah buat. Macam itulah maknanya. Makna daripada perenggan ini yang kita dah bacakan tadi itu maknanya cabar mereka. Maknanya muallif rahimahullah nak cabar mereka ni, bawakan mana ada satu riwayat ke, dua riwayat ke, riwayat dalam Sahih Bukhari ke, dalam Sahih Muslim ke, dalam Sunan Abi Daud ke, kok ada, dalam Sunan Ibnu Majah ke, kok ada, dalam Jami' At-Tirmizi ke, kok ada, ataupun riwayat-riwayat tafsir ke, yang ada. Tidak ada. Cabaran lah maknanya tak ada. Yang kata sahabat ni, mereka pergi dekat kubur tu untuk i'tiqad doa dekat situ afdal. Maka fata'ayyana al-qism al-akhar, maka terta'yinlah, tertujulah bahagian yang berikutnya, bahagian yang lain, maknanya apa dia? Wa huwa annahu la fadla li du'a indaha. Tidak ada mana apa-apa kelebihan doa di sisi kubur. Ni kena faham. Maknanya kubur tu tempat untuk kita doakan, yang disyariatkan kita dah bincang sebelum ni. Pergi bagi salam, doakan, kemudian habis. Tidak ada apa-apa fadilat, keutamaan yang disebutkan tentang berdoa di sisi kubur. Kau ada hadis ke kata, barang siapa yang berdoa di kubur akan dihampunkan dosanya oleh 70,000, akan didoakan oleh malaikat 70,000 malaikat ke apa ke. Tidak ada riwayat yang sahih menyatakan fadilat doa di sisi kubur. Barang siapa yang doa di sisi kubur akan mendapat syafaat Nabi Muhammad ke, hadis ke, tak ada. Barang siapa yang pergi ke kubur berdoa di sisinya akan mendapat keberkatan ke, akan mendapat pahala 27 kali ganda ke, sekian, tidak ada. Itu maknanya. Annahu la fadla lid-du'a indaha. Maknanya bila kita faham macam tu, tidak adalah mana-mana riwayat yang menunjukkan adanya keutamaan, adanya fadilat doa di sisi kubur. Wala huwa masyru'un, tidak juga disyariatkan hal tersebut. Wala ma'zunun fihi biqasdil khusus, dan tidak diizinkan, yakni didatangi kubur itu dengan tujuan yang khusus untuk berdoa semata-mata di kubur dengan qasad, dengan tujuan yang khusus, maknanya mengharapkan keberkatan tanah kubur tu, ataupun keberkatan jah, kehormatan penghuni kubur. Tidak ada. Bal takhsisuha bid-du'a'i 'indaha dhari'atun ila ma taqaddama min al-mafsasid. Bahkan mengkhususkan perbuatan doa di kubur itu di sisinya adalah dhari'ah, yakni wasilah, pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan yang telah kita sebutkan, kerosakan mafasid yang kita dah sebutkan sebelum ini. Syiriknya boleh jatuh pada syirik, boleh jatuh pada bid'ah, memang bid'ah ada pun kan, boleh jatuh kepada maksiat, boleh jatuh macam-macam, boleh bawa kepada jahiliah, benda-benda ciri-ciri jahiliah meratap, ataupun
sampai tahap yang paling bahaya sekali syirik lah. Boleh taksub kepada penghuni kubur tu, boleh buat benda-benda khurafat, benda-benda karut-marut dan sebagainya yang boleh berlaku di kubur tu. Wa mithlu hadha mimma la yashra'uhu Allah wa rasuluhu al-batta. Jadi perbuatan seperti ini yakni mengkhususkan doa di sisi kubur. Maknanya kita pergi kubur tu, kalau kita pergi, kita niat nak ingat mati dan kita doakan kebaikan si mati. Penghuni kubur, kita bagi salam, kita pergi, kita ingat mati, kita kenang dosa-dosa kita, kita ingat kematian, sebab Nabi suruh kita pergi ziarah kubur untuk lembutkan hati kita untuk ingat kematian. Bukan kita pergi tu untuk agungkan penghuni kubur. Beza. Orang yang pergi ziarah kubur dengan ziarah yang bid'iyah atau ziarah yang syirkiyah, ziarah bid'i dan ziarah syirik. Ziarah bid'i, dia pergi situ, dia ingat doa dekat makam wali itu afdal. Nak periksa ni, nak exam ni, tak lama lagi nak exam, kita pergi makam Imam Syafi'i, kita study dekat situ, harap-harap turun keberkatan. Bid'ah. Kalau dia minta dekat kubur Imam Syafi'i itu, syirik akbar, kufur, terkeluar daripada Islam, wal'iyadzubillah. Tapi selalunya ada yang tak berani lagi nak sampai syirik tu, tapi dia buat hak yang bid'ah tu. Kata kita bukan minta ni, tapi kita pergi harapkan keberkatan, kerana rahmat turun di kubur orang soleh dan sebagainya. Mereka kiaskan, mereka gunakan dalil-dalil yang tidak sepakat atau dalil-dalil yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif atau pendapat-pendapat ulama yang marjuh. Mereka jadikan alasan. Dia kata ni ada ulama buat, ulama ni buat, ulama tu buat, dia kata dapat pergi kubur orang soleh ni turun ketenangan dan sebagainya. Itu kita kata tak mau, kita tak mau pakai. Kita tak mau pakai hak yang tidak jelas dan yang boleh membawa kepada mafasid. Kita nak tutup kerosakan. Itu yang selamat. Sebab pasal zaman sekarang ni bukan zaman orang cerdik, zaman orang makin ramai makin tak cerdik. Kalau kita buat benda yang tak cerdik, boleh membuka kepada ruang-ruang kebodohan dan kejahilan, maka apa makna kita duk bawa ni pendapat ulama tu, pendapat ulama ni, tak payah. Kan? Sebab itulah kenapa muallif rahimahullah sentiasa menekankan tentang ijma' yang mu'tabar, yakni sahabat Nabi, tabi'in, dia ikut mereka, bukannya orang yang datang kemudian. Kan? Orang yang datang kemudian ni kita tak boleh anggap dia mu'tabar. Walaupun dia tu adalah jabatan agama ke, dia adalah pejabat institusi fatwa sebuah negara ke, kan, dia bukanlah muktabar secara mutlak, kan. Maknanya kalau dia institusi fatwa itu bercanggah dengan ijma' sahabat, tak boleh pakai juga lah institusi fatwa tu, kan. Jadi ulama' pun macam-macam kategori, macam jenis. Ada ulama' sultan. Ulama' sultan ni mereka yang hanya mengikut apa yang pemerintah nak. Apa yang pemerintah nak, hak tu yang mereka akan bagi pendapat. Pemerintah kata boleh, mereka pun kata boleh. Pasal kalau mereka kata tak boleh, habislah. Kena pecat, kena tendang lah. Kan? Itu kita kena cerdik sikit. Ada ulama' sultan dan ada ulama' yang benar-benar ulama' yang rabbani, ulama' yang tidak mengikut dan menuruti mana-mana pengaruh, sama ada sultan ataupun rakyat, tetapi dia hanya menyampaikan kebenaran. Hak ni sikit, tak ramai. Tak ramai. Rata-rata hari ni pasal dah terikat. Tapi kita tak bolehlah kita nak bersangka buruk dengan saudara kita, dengan ulama'-ulama' yang ada ni. Kita gelarkan mereka ulama' sultan dan sebagainya, macam orang-orang yang melampaui batas. Geng-geng takfiriyun, geng-geng ulat, geng-geng pelampau-pelampau yang sering kali mendatangkan sangka buruk kepada alim ulama' dan sebagainya. Kita tidaklah sedemikian rupa. Cuma kita nak bagi tahu itulah realitinya. Mesti akan ada lah, kan. Pembahagian tu maknanya ulama' sultan, ulama' yang
dia akan bagi pendapat tu, dia tak larilah daripada apa yang pemerintah nak kan. Jadi dia ada peranan dia dan sebagainya, tetapi kita kata kok mana pun manusia ni dia pasti akan tertewas dengan orang yang memberikan dia sesuatu jawatan, pangkat dan sebagainya. Itu biasalah. Tambah kita di fitnah dalam zaman fitnah akhir zaman ni kan. Bukanlah kita nak kata tak ada orang sultan tu, ramailah macam tu kan. Yang dapat jawatan di jabatan-jabatan agama tapi tidak menegakkan kebenaran. Hanya semata-mata sebab pemerintah suka, jadi mereka pun bagi pendapat hak tu yang mana suka je. Pemerintah suka sesuai dengan kehendak kerajaan, sesuai dengan kehendak pemerintah sekian. Mereka tak tegur benda yang mungkar, mereka tak bagi tahu benda yang betul. Ni maknanya kat dunia ni boleh lepas. Boleh lepas lah. Bolehlah lari ke mana-mana kat dunia ni, boleh sembunyi kat mana-mana, tetapi di hadapan Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar, di depan Allah Rabbul Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Ghaniyul Kabirul Muta'al, Al-Mutakabbir, Ad-Dayyan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan menghukum manusia di padang mahsyar nanti, dia tak boleh larilah. Yauma tublas sarair, pada hari yang akan disingkap rahsia-rahsia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Moga Allah lindungi kita, menutup aib kita, menutup rahsia-rahsia kita pada hari yang akan dibuka segala-galanya. Jadi kita minta Allah Ta'ala tutup aib kita, tutup aib saudara-saudara kita, tutup aib mereka-mereka yang cuba untuk menutup aib mereka sendiri, diri mereka sendiri. Jadi tetapi kita kena ingatkanlah, maknanya itulah kan. Sebab itu susahlah maknanya kalau dijadikan ikutan dan panutan itu adalah orang yang terkemudian. Jadi masalah jadi isu sekarang ni, bila kita nak ikut hak golongan yang terbaik ke atau kita nak ikut hak yang kemudian ni. Tu je. Tu yang jadi petelagah tu. Pasal ada dua camp. Satu camp yang nak bawa, nak ikut ihdinas siratal mustaqim, nak ikut hak jalan yang lurus ni, yang nak ikut jalan sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih. Satu lagi camp dia tak mau, dia nak ikut jalan sendiri. Dia kata hak yang kemudian ni lagi bagus, lagi baik, ataupun lebih ramai kan. Dia kata lebih popular, lebih diterima masyarakat. Itu jadi dia bolehlah bagi alasan macam-macam di dunia, tetapi di akhirat nanti dia takkan bolehlah bagi alasan macam itulah. Wallahul musta'an. Baik. Jadi ini semua ini yang kita sebut tadi, contoh tadi, maknanya mengkhususkan ibadat tertentu dan khususnya doa di sisi kubur tidak disyariatkan. Faham? Berdoa kepada ahli kubur ni beza. Berdoa untuk ahli kubur disyariatkan, digalakkan, diperintahkan, disunatkan memberi salam dan mendoa ke ahli kubur. Tetapi yang tidak disyariatkan adalah mengkhususkan kubur sebagai tempat doa yang khusus. Maknanya, apa maksud mengkhususkan? Maknanya dia berkeyakinan bahawasanya tempat itu ada speciality. Kubur itu, buqa'ah itu, tempat kubur itu, kawasan kubur itu ada speciality yang khusus. Ada keistimewaan yang khusus. Kalau dia pergi doa dekat situ, lama-lama baca Quran kat situ, doa, ibadat kat situ akan lebih mustajab. Doa dia akan lebih mustajab. Dia akan dapat syafaat, dia akan dapat fadilat-fadilat. Hak tu tak disyariatkan. Itu maksud Ibn Qayyim, dia kata misli hadza mimma la yashra'hu Allah wa rasuluhu al-battah. Ni tak ada langsung disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Tak ada. Bal istihbab doa inda syara' ibadati lam yashra'hu Allah wa lam yunzil biha sultana. Bahkan kita menggalakkan orang pergi doa dekat di sisi kubur itu dengan khusus. Itu adalah syariat ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang tidak diturunkan oleh Allah sultan, maknanya hujjah dan bukti yang membenarkannya. Wa qad ankara as-sahabah ma huwa duna hadza bikafir. Dan para sahabat telah mengingkari apa yang lebih bawah daripada keadaan itu.
Sangat banyak. Maknanya sahabat Nabi bukan setakat larang mengkhususkan doa tu, larang untuk ulang alik pergi dekat kubur kerap pun sahabat Nabi larang, ingkar. Kita dah baca riwayat ni sebelum ni kan. Sahabat Nabi mereka ingkar. Dan kita akan baca riwayat yang akan dikemukakan semula. Farawa ghairu wahidin anil Ma'rur ibn Suwaid qala sallaitu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi tariqi Makkah salat as-subhi فقرأ فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش ثم رأى الناس يذهبون مذاهبا فقال أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا ومن أدركته الصلاة منكم في هذا المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. Dan antara riwayat yang menunjukkan apa yang ditegaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah adalah salah satu riwayat daripada ramai tabi'in, murid tabi'in yang meriwayatkan daripada Ma'rur ibn Suwaid, yakni tabi'in yang mana riwayat ini kita akan tengok takhrij nanti kemudian, mengatakan Al-Ma'rur ibn Suwaid mengatakan aku pernah solat bersama Umar bin Al-Khattab, maknanya dia ni tabi'in radhiyallahu anhu, dalam perjalanan untuk ke Mekah, yakni solat subuh. Dan di dalam solat subuh itu, dalam perjalanan itu, Umar membaca surah, Umar jadi imam lah, Alam tarakai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil, ini surah Al-Fil, dan rakaat kedua Umar baca li'ilafi Quraisy. Kemudian lepas selesai solat subuh dalam perjalanan nak ke Mekah tu, Umar pun melihat ramai sahabat dia, tabi'in ni, hak orang ni ramai yang ikut rombongan Umar tu pergi dekat satu tempat, berkerumun, yadhhabuna madhahiba. Kemudian Umar pun tanya, aina yadhhabu haula, di mana mereka ni duk pergi ni, duk berkerumun ni, duk pakat-pakat ramai duk pergi ni. Kemudian dikatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mereka tu pergi menuju kepada masjid, yakni tempat yang masjid, yakni tempat yang Nabi pernah solat. Dekat situ, maknanya Nabi dah meninggal kan, Nabi dah wafat. Mereka pergi cari tempat yang pernah Nabi berhenti untuk solat, dan mereka pun pakat nak semayang kat situ, pakat nak solat kat situ. Umar pun marah. Umar tak kata bagus, pergilah, awak tak ajak aku, awak tak bagi tahu kat aku. Tak, Umar tak kata macam tu. Umar marah. Umar kata innama halaka man kana qablakum bimithli hadha, sesungguhnya hanya saja telah musnahlah orang-orang sebelum kamu disebabkan perbuatan macam ni. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim, mereka ni suka pergi duk cari kesan-kesan Nabi mereka, kesan-kesan peninggalan, bekas atau tempat duduk Nabi, duk cari kesan Nabi, tempat bekas Nabi solat, tempat Nabi sujud kat mana, duk cari. Umar kata, orang sebelum kamu, yakni Yahudi, Nasrani, Rom, Parsi, mereka musnah dan mereka jadi celaka, mereka hancur, musnah. Makna halaka dinuhum, maknanya musnah agama mereka itu, celaka keadaan mereka itu bila mereka pergi cari kesan-kesan Nabi mereka. Wa yattakhidunaha kana'isa wa bi'a, dan lalu bila mereka jumpa, mereka menjadikan kesan-kesan peninggalan tersebut sebagai kana'is, sebagai kanisah, sebagai gereja, wa bi'a, tempat-tempat ibadat. Barang siapa, Umar kata, barang siapa yang sempat untuk solat dekat tempat tersebut, ataupun dia lalu, dia hanya sempat solat dekat situ saja, maka solatlah dekat situ. Barang siapa yang dah solat ataupun dah selesai solat,
maka lalu saja kawasan tersebut dan jangan sengaja untuk berhenti dan nak solat dekat situ. Itu maksud waman la falyamdi wala yata'ammadaha. Barang siapa yang nak solat, kebetulan berhenti kat situ, solatlah. Tetapi barang siapa yang dah solat, lalu sahaja jalan dan tak perlu nak sengaja nak pergi solat dekat situ kononnya ada berkat apa semua tu, tak perlu. Simple, very simple. Jadi asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya, Imam Ibn Abi Shaybah dalam musannaf, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tahawi dalam Syarh Mushkil al-Athar, dan selain mereka daripada jalur periwayatan, betul tak? Betul lah. Daripada jalur periwayatan Al-A'mash, daripada Al-Ma'rur, dan asar ini disahihkan oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' al-Fatawa, Ibn Kathir rahimahullah dalam Musnad al-Faruq, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathil Bari, dan juga Al-Syekh Al-Albani dalam Tahdhir as-Sajid. Jadi asar ni sahih. Maknanya Umar tak bagi perbuatan tabi'in ni duk cari-cari tempat hak Nabi berhenti tu. Duk cari-cari kalut. Umar marah. Umar kata innama halaka man kana qablakum bimithli hadha. Musnah. Orang-orang sebelum kamu macam ni perangai dia. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim. Duk cari kesan-kesan peninggalan Nabi mereka. Maknanya kat sini manhaj para sahabat, Nabi tak pernah perintah mereka duk kalut, duk cari kesan peninggalan, duk cari tempat mana Nabi berhenti, duk cari janggut Nabi lah, rambut Nabi lah, peluh Nabi lah. Itu sama lah. Semua tu berlawanan dengan manhaj sahabat. Sampai duk buat mereka-reka. Oh, janggut Nabi lah, rambut Nabi, peluh Nabi pun ada juga. Aduh. Anda ingat ke waktu anda yang kita buat report pasal sijil palsu kan? Sijil puak-puak yang khurafat ni, puak-puak bid'ah. Yang buat apa orang panggil? Yang buat pameran artifak tu kan? Milik Rasulullah, dia kata kan, yang buat. Ingat lagi ada seorang polis ni, dia terkejut bila kita tulis report tu, kita sebutlah apa benda yang dipo dakwa tu kan. Peluh Nabi, dia kata peluh Nabi, darah Nabi pun ada. Dia kata, maknanya orang awam pun boleh fikir lah kan. Polis tu tak ingat dia pangkat sarjan ke apa, dia pun geleng kepala, dia kata apa benda lah puak-puak ni kan. Tapi itulah kita kata masih lagi ada orang duk percaya kan. Itu kita kata bukan cara dan manhaj para sahabat. Kan, duk cari-cari kesan peninggalan Nabi tu tak perlu. Yang diharuskan hanyalah, kita kena bezakan yang diharuskan oleh ulama, yang tak termasuk dalam larangan adalah untuk berjalan di atas muka bumi untuk melihat dan mengkaji tentang sejarah, bukan dengan tujuan untuk bertabarruk atau mengharapkan keberkatan di tempat tersebut. Contohnya macam orang yang pergi umrah, dia pun nak pergi misalnya nak tengok macam mana tempat yang dikatakan berlaku perang Uhud misalnya, perang Badar misalnya, sejarah, tempat sejarah, Gua Hira misalnya, naik atas tu nak tengok bukit, nak tengok Gua Hira tu di atas Jabal Hira atau Jabal Nur, nak panjat tu, nak naik atas tu nak tengok keadaan dia. Bukan nak pergi niat untuk solat situ, nak harap keberkatan, nak turun wahyu kedua ke berikutnya ke, tak ada. Itu semua tak disyariatkan. Kalau sekadar nak pergi, nak exercise, nak naik atas tu, nak tengok kawasan gua itu, nak naik atas bukit, orang yang hiking misalnya, dia suka hiking, dia suka benda-benda yang outdoor ni, yang bersifat demikian, untuk keluarkan peluh atau untuk sekadar nak mencari hikmah, ambil iktibar, lawat kawasan-kawasan bersejarah tu, tak jadi masalah. Tetapi yang menjadi larangan Umar di sini, duk cari-cari, mana ni makam Nabi sekian, mana ni makam Nabi Musa ni, ada kata kat sini, ada kata dekat situ, duk cari-cari pula, duk kalut cari, hak tu dilarang. Sama juga duk pergi Madinah tu, duk cari mana ni
Kubur bapak Nabi kat mana? Duk kalut, duk cari kubur bapak Nabi pula. Benda yang tak suruh, tak diperintah, duk pi buat pula. Mana ni ada telaga hak pelik-pelik ni, telaga ini, dia kata telaga itu kat mana ni, bawah kapet, duk cari pula bawah kapet tu, tak perlu. Bawah kapet Masjid Nabi tu kan. Duk kalut, duk cari. Apa sini, duk cari sana, duk cari. Ni tempat Nabi pernah berhenti solat kat sini, kita pun pakat-pakat solat. Itu Umar larang. Umar larang. Siapa Umar? Umar ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, termasuk di kalangan orang yang Nabi SAW perintahkan kalau Nabi wafat maka ikutilah sunnah Umar. Iqtadau bi syaikhaini, ataupun dalam riwayat disebutkan iqtadau bi hadi Umar wa iqtadau bi hadi Abi Bakri wa Umar. Ikutlah kamu petunjuk Abu Bakar dan Umar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi Umar, petunjuk Umar ni adalah perintah Nabi supaya kita ikut. Sebab Nabi kata ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Pak Cik Umar, Ustaz Umar tak dapat petunjuk. Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi ni, dia dapat petunjuk. Siapa kata? Nabi Muhammad SAW. Jadi ikut sunnah Umar. Jangan ikut Ustaz Umar. Ustaz Umar boleh jadi dia meleweng. Dia lawan Umar bin Al-Khattab. Dia lawan sunnah Khulafa'i Rashidin. Tuan guru Umar ke kan? Saya ikut Umar juga. Umar apa? Umar Ustaz saya lah. Ustaz Umar. Tak. Ustaz Umar kau tu, kalau dia ikut sunnah Umar betul, boleh pakai. Kalau dia tak ikut, tak boleh pakai. Syekh Umar saya berkata boleh. Ini Umar bin Al-Khattab kata tak boleh. Kamu nak ikut mana? Nabi Muhammad SAW suruh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin selepasku yang mendapat petunjuk. Dalam asar ataupun dalam hadis yang lain, memang ada Nabi suruh ikut Umar ni khusus. Maknanya dalam perkara yang Umar bertepatan dengan sunnah Nabi lah. Kalau ada pendapat ijtihad Umar yang berbeza pendapat dengan sunnah Nabi, tapi kurang lah, tak ada. Tak ada kan? Itu pun dah berlaku, Abu Bakar dah tegur dan sebagainya, dah berlaku penarikan balik pendapat kan. Itu. Tapi ini tak ada. Tak ada sahabat yang ingkar Umar. Tak ada kata Abu Bakar ke, atau Abu Bakar dah meninggal dah waktu ni. Tak ada kata Abdullah bin Mas'ud ke, Uthman ke, Ali ke, tak apa, menyanggah pendapat Umar ni. Maknanya ni ijma'. Dipanggil ijma' sukuti. Maknanya sepakat para sahabat bila Umar kata macam ni, ijma'. Dan asar ni riwayat dia sahih. Jadi hujjah. Dan dalam hadis Nabi SAW ada satu riwayat, memang suruh kita ikut Abu Bakar dengan Umar. Maknanya apa dia hadis, iqtadau bil ladzina min ba'di Abi Bakr wa Umar. Antaranya dalam Jami' At-Tirmizi, iqtadau bil ladzi min ba'di Abi Bakr wa Umar. Nabi SAW kata, ikutilah kamu, contohilah kamu selepas wafat aku ini Abu Bakar dan Umar. Hadis ini diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Jadi sahih lah. Jadi ikut Umar ni, bukan ikut Habib Umar. Kan? Jangan ikut Habib Umar. Ikut Umar bin Al-Khattab, ikut Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan ikut Habib Umar. Bukan ikut Ustaz Umar tu. Bukan ikut Syekh Umar. Tak kira lah, yang penting nama Umar. Yang lain. Ni kita nak bagi contoh lah. Tapi ada orang dia angkat hak yang Habib tu, angkat tinggi daripada sahabat Nabi. Dia kata, ni ulama' hak ijma' sepakat semua umat. Ni ulama' yang kita kena ikut. Tak, Habib kamu tu bukan ulama' yang semisal sahabat Nabi. Ujung kuku sahabat Nabi pun tak lepas lah. Punya kita nak bagi tahu, marah dia pun kan kalau kita kata macam tu. Ni keluarga Nabi kot, Ahlul Bait kot. Tak kira.
Kalau dia tak ikut sahabat Nabi, tak boleh pakai. Sebab tu orang tak suka kita kan, orang tak suka kita punya ni pasal kita terus terang. Orang tak suka sangat orang yang ajak kepada sunnah, orang yang ajak kepada salaf ni pasal terus terang kan. Tak ada kita mujamalah, tak ada kita kata boleh pakai. Kita cakap betul. Tak boleh pakai lah. Tapi dia kata Habib Umar kata boleh ha? Niat pergi dekat kubur ni boleh cari peninggalan Nabi ni, boleh kita cari-cari. Ada dalil dia. Bawakan dalil dia dan kita bawa ni. Larangan Umar. Umar kata innama halaka man kana qablakum bimithli hadha. Orang sebelum kamu akan musnah, maknanya musnah disebabkan perbuatan macam ni. Kanu yattabi'una athara anbiya'i. Mereka mencari-cari, menuruti dan mengikuti dan mencari-cari peninggalan nabi-nabi mereka. Yang ni peninggalan dalam konteks apa? Bukan cari hadis. Kalau hadis tu itu diperintahkan, tapi pergi cari hak ni. Bekas makan Nabi, canggut Nabi, darah Nabi, peluh Nabi, yang tak logik pun dia percaya juga. Kena tipu pakat kena scam lah ke orang kita. Kesian. Kan? Kesian. Dan lalu mereka menjadikan apa? Orang-orang terdahulu ni Yahudi dan Nasrani perangai mereka lah. Duk cari tempat lahir Nabi Isa kat mana hak tu dia buat tu. Dekat Palestin, dekat Baitul Maqdis tu. Ataupun dekat Bethlehem. Dia buat kanisah. Lepas tu buat apa? Buat apa dia emas, letak perak lah apa benda tu, menjadikan sebagai gereja, menjadikan sebagai tempat ibadat. Jadi ini bukan jalan Nabi dan sahabat. Baik. Jadi naktafi bihadzal qadar. Maknanya kita berhenti setakat ini, nanti kita akan sambung pada kelas akan datang pembahasan berikutnya, masih lagi bab yang sama, topik yang sama. Ada soalan kat sini, dari mana asal datangnya orang meminta doa di kubur ini? Adakah dari Islam juga? Tidak datang daripada Islam. Minta daripada kubur ini, doa di kubur, meminta doa di kubur, kita kena perincikan. Islam perintahkan kita untuk memberi salam kepada ahli kubur dan mendoakan kebaikan, kerahmatan, afiah, kesejahteraan untuk ahli kubur. Itu Islam perintah. Tetapi doa dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, mengharapkan keberkatan penghuni kubur atau minta daripada penghuni kubur, itu bukan datang daripada Islam. Itu datang daripada perbuatan Yahudi dan Nasrani. Dalilnya Nabi SAW dah bagi tahu, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka, orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai tempat ibadat. Tempat ibadat itu termasuklah doa. Jadi bukan daripada Islam. Senang cerita, daripada orang kafir, daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi ada orang Islam buat macam mana? Orang Islam buat pasal mereka ikut Yahudi dan Nasrani. Nabi pun dah bagi tahu. Nabi SAW dah bagi tahu, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian di kalangan umat Islam ini pasti akan ada yang akan mengikut jejak langkah golongan sebelum mereka. Sahabat tanya, Yahudi dengan Nasrani ke? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Atau terpengaruh dari ajaran bukan Islam dan dibawa masuk dalam Islam. Yang kita jawab, kita bagi tahu tadi. Maknanya depa ikut, depa tasyabuh dengan orang bukan Islam. Sama juga merayakan perayaan-perayaan bukan Islam kan? Bukan datang daripada Islam. Orang Islam tak sambut melainkan hari raya Aidil Fitri dengan hari raya Aidil Adha. Kan? Jadi kalau ada orang Islam sambut, tapi ustaz ada orang Islam sambut Christmas. Itu dia terpengaruh dengan ajaran orang bukan Islam. Bukan Islam lah. Islam suruh ajaran Islam kita sambut 2 raya aja. Dengan minggu, raya mingguan, raya Jumaat, hari Jumaat. Raya haji dengan raya puasa. Raya lain tu kita tak diperintahkan untuk sambut. Bergembira pun tak. Kan? Ada orang tanya, kalau saya pergi shopping mall, saya nak beli barang, tapi saya bawa anak-anak apa semua, tapi ada pokok Christmas apa semua tu, adakah dikira saya meraihkan? Kalau pergi bawa anak kita, jangan dekati tempat tu. Maknanya jangan pergi dekat
pokok Christmas ke apa benda yang diperbuat tu, tak payah pergi kat situ. Tapi kalau kita pergi masuk dekat mall yang dah ada buat apa, pokok Christmas apa semua tu, kita nak pergi beli barang, kita beli barang lah. Tak payah duduk situ berselfie ke, bertangkap gambar anak kita tangkap gambar ke, pakai topi Santa Claus ke, tak payah. Jadi sebab itu musim-musim akhir tahun ni, terutama orang nak sambut Christmas ni, orang Kristian nak sambut Christmas ni, kita pakat-pakat peringat lah. Maknanya kalau kita ada anak, kita ada apa tu, ada anak cucu ke apa, kalau nak bawa pergi shopping kompleks, shopping mall tu boleh, bukan tak boleh. Cuma jangan kita sertai. Maknanya pergi nak beli aiskrim, tapi tak payah pergi dekat kawasan yang menjadi khusus. Mereka sambut Christmas tu pokok lah, apa pokok Christmas tu dengan muzik, dengan lagu dia apa semua, kita duduk pula situ happy-happy, kita pun layan lagu dia, kemudian kita happy, kita tangkap gambar dengan anak, tak perlu. Kalau setakat nak pergi sekadar nak beli barang, bawa anak kita jalan-jalan nak tengok barang ke, nak beli baju ke apa, itu lain cerita. Ada sale ke apa, itu harus. Sebahagian ulama yang lebih nak jaga lagi, dia kata tak. Kalau kita baca dalam mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah kan, tak boleh ke. Tapi harus saja kalau benda-benda yang harus, maknanya kita nak pergi beli barang dan sebagainya, tak apa. Ni kena ingat ni berapa? 22 Disember, 3 hari lagi nak Christmas kan. Jadi kita tak maulah, sebab hari yang Christmas ni kita boleh kata hari yang mendakwa Tuhan ada anak. Baru orang tahu. Cuba kita bagi tahu kat mereka, hang nak sambut apa Christmas? Hang tahu Christmas ni apa? Christmas ni hang sambut orang yang kata Tuhan ada anak. Berat tu. Jadi confirm lah kalau orang Islam yang ada tauhid, yang ada akidah yang sejahtera, dia takkan seronok lah dan takkan pergilah. Kalau boleh cari waktu lain lah. Sebab apa? Umar bin Al-Khattab juga kata, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah dalam perayaan-perayaan mereka. Maksud waktu perayaan mereka tu, kemurkaan Allah turun. Mereka duk raikan benda-benda yang syirik, benda-benda apa kita kata maksiat. Mendakwa Tuhan ada anak tu bukan ringan. Langit dan bumi pecah. Langit pecah, bumi pecah. Sebab apa? Dalam surah apa? Surah Taha kan. Surah Taha kan. Sebab orang kata, apa kita kata, apa dia, Allah ada anak. Dalam surah Taha kan? Surah Maryam, surah Maryam. Kan? Surah Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Ayat 88 tu. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. An da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Ibnu Abbas tafsirkan ayat tu, bumi ni, bukit bukau tu runtuh disebabkan takut ke Allah, sebab orang kata Allah ada anak. Kita tak rasa takut. Tak rasa takut kan? Happy lagi, seronok lagi duk sambut orang kata Allah ada anak ni. Duk seronok lagi, jingle bell lah, Merry Christmas lah, apa benda, duk happy-happy lagi, tak perlu. Bukit pun rasa takut. Tu mungkinlah kita kata kot bukit banyak hujung-hujung tahun ni runtuh tu kot kan. Boleh jadi kan? Sebab benda tu kita kata benda yang perintah Allah. Maknanya kita tak tahu bahasa Allah gunakan untuk alam ni. Bukit bukau runtuh, banjir, tanah runtuh. Akhir-akhir tahun ni kerap berlaku. Terutamanya nak Christmas. Sebelum Christmas, selepas Christmas. Selain daripada iklim dan sebagainya, ada mungkin kita kata ni adalah asbab juga. Asbab yang tidak zahir pada kita. Tapi Allah dah bagi tahu. Allah tak tipu. Allah tidak menyalahi janjinya. Allah kata betul-betul. Langit pecah, bumi pecah. Kan? Sebab orang kata Allah ada anak. Ni kita kena ingat, pakat-pakat ingatlah anak beranak kita, jemaah kita, keluarga kita, adik-beradik kita, pakat-pakat ingat. Jangan duk happy sangatlah orang duk sambut Christmas tu, biarlah orang Kristian depa tu nak sambut dan itu biar pergi kat depa lah. Kita ni jangan duk pergi sambut lah. Duk ucap Merry Christmas pun tak payahlah. Tak payah. Ucap selamat cuti pun tak payahlah. Tak payahlah kita nak cari alasan lagi kata ni orang, tak payah, kita tak payah cakap apa.
Kan tak payah cakap apa. Tapi kalau orang yang bekerja dan sebagainya tu, itu yang dia kena elakkan lah. Dia kena pandai-pandai lah elakkan. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.